So dia berkaitan dengan scientific investigation. Kamu kena, kalau ada graf, dia lebih tumpu pada graf. Macam mana kita nak interpret graf dan kita nak analisis graf tu. Analyze. Kita kena analyze di graf. So dia adalah method dia, apa dia. Okay, boleh kita masuk ah. Kita masuk boleh. Imran dengan Nabil ready? Ready Imran dengan Nabil? Boleh. Pen apa semua dah ada kat tepi tu. Ready. Alright, alhamdulillah. Fizik kuantiti. Fizik kuantiti ni adalah quantity that can be measured. Contoh benda apa yang kita boleh measure? Kita boleh ukur tinggi. We can measure length. We can measure weight. We can measure apa lagi? Kita boleh measure area, volume, kan? Semua boleh measure. Ada tak benda yang kita tak boleh measure? Nabil, ada tak? Benda yang kita tak boleh measure, maksud kita tak boleh tahu nilai dia. Ada tak? Imran ada tak? Contoh satu. Tak ada. Tak ada. Imran? Tahu. Okay, benda yang tak boleh measure apa? Perasaan, contoh dia. Kau boleh kata, "Uish, saya pergi cuti tu happy lah. Happy you berapa? Skala dia 8, skala dia 20, skala dia tak boleh nak measure, betul tak? Mungkin kamu kata, oh daripada rating 0 hingga 10, kan selalu kan kita pergi macam pergi makan ke apa, dia so rating kesedapan tu 0 hingga 10. Jadi kamu mungkin cakap 10, tapi contoh Imran kata 10, Nabi cakap 7. Padahal benda tu rasa dia sama. Jadi kita tak boleh nak samakan dia punya standard dia. Jadi kita tak boleh tahu kesedapan, perasaan, lagi apa, benda-benda tu semua tak boleh measure. Ketakutan. So benda tu tak boleh duduk dalam fizik lah maksudnya. Dia tak boleh duduk dalam subjek fizik sebab benda tu tak boleh measure. So fundamental of fizik kamu check dulu. Dia boleh measure ke tak? Kalau tak boleh measure bukan dalam fizik lah. Clear kat situ Quantity fizik tu apa dia? Ya, clear. Terbaik. Okay, yang tu. So benda yang tak boleh measure, tak boleh ukur dengan nilai tertentu, ukuran tepat, kita consider tu bukan fizik. Dan kita nak tulis, kamu dah tulis dah, you all selalu dah tulis dah, tapi kamu tak tahu benda tu apa. Yang pertama, physical quantity, length. Kan, oh saya nak measure saya punya jisim. Kan, jisim saya. Jisim saya cakap jisim saya sama dengan, let's say, 50 kg. Ada tak kamu tulis 50 saja? Mesti tak ada kan? Kita tak tulis 50 saja. Ataupun kita tak tulis nilai. Kita tulis kilogram je. Pun tak ada juga. Benda tu dia tak lengkap kalau tak cukup 3 ciri ni. Kamu kena sebut physical quantity dia, kamu kena sebut magnitude dia, kamu kena sebut unit dia. So 3 benda ni kena clear. Kalau tak cukup satu, jadi tak sempurna kamu punya perkabaran kamu. Kamu nak bagi tahu orang tak lengkap fizik kuantiti tu. Boleh Oh, jarak perjalanan Kuala Terengganu daripada Kuala Lumpur adalah dalam 300. Oh, 300 apa orang dengar? Dia ni 300 apa? Kan tak boleh nak tahu kan? Rupanya 300 kilometer. Jadi kena beritahu unit. Kalau tidak ada problem. Unit ni dia terbagi pada dua, metric unit dengan imperial unit. Yang ni tak penting sangat. Tapi cikgu bagi tahu juga sebab ada dalam buku teks kamu. Metric unit ni contoh dia meter. Dia mengukur panjang, betul tak Nabil dengan Imran kan? Meter biasa kita guna untuk ukur panjang. Tapi ada satu puak ni, satu golongan ni dia tak mau guna meter. Dia guna apa? Guna kaki. Feet, dia guna inci. Betul tak? Puasan tak kan? Inci pun kita guna untuk ukur panjang kan? Sebenarnya ni geng-geng US. Ni blok-blok US. Kalau kamu belajar history, kan biasanya kan dia orang ni macam nak tunjuk siapa yang paling hebat kat dunia ni. Jadi semua benda dia orang nak guna belong to them. Dia orang nak tunjuk kekuasaan mereka. So US biasanya yang guna feet, inci. Yang kita mostly guna British punya. Kita follow British. So apa kita follow British?
Sebab British yang bagi kita merdeka. So kita banyak ikut British lah. So sebab tu ukuran kita dari segi volume pun kita pakai liter, kita tak pakai gallon kan. So kalau pergi US kamu akan banyak tukar dari segi unit tu. Temperature kita ada yang tu semua, kita bagi tahu. Ada banyak lagi contoh dia situ Okey, baru kita nak masuk point yang pertama, iaitu base quantity. Fizik quantity terbahagi kepada dua. Tadi cikgu cakap base quantity dengan derived quantity. Base quantity ni sebenarnya kita dah temui ada 7 benda yang basically kita boleh ukur direct. Kita ukur panjang banyak benda, betul tak? Kita ukur macam contoh panjang. Panjang ni benda yang paling fundamental sekali. Kalau kamu nak dapat dia, kamu tak boleh tekan kalkulator. Memang kamu kena ambil pembaris, kamu ukur je. Itu je cara dia. Tak boleh nak guna formula. Betul tak? Kalau kita dah ada, kalau kita dah ada satu box, kalau kita dah ada satu box lain, kita nak kira luas dengan volume dia kan. Contoh kalau kamu dah ada satu box. Kalau kamu kira volume, macam mana kamu kira? Apa formula volume untuk box ni? Box, what formula volume untuk box ni? Imran dengan Nabil. Panjang, darab tinggi, length, width dengan height. Betul tak? Kita darab tiga-tiga, betul tak? Height. Tapi ketiga-tiga ni semuanya adalah kategori dia, kategori length. Semua dalam unit sentimeter dari segi panjang. Kita ukur dia ni, kita ukur width, kita ukur height. We measure it. Tak boleh, tak ada formula dah. Memang kena measure. And then baru kita kira volume. Jadi nak ceritanya, length ni memang tak ada formula. Ada 7 benda yang kamu kena hafal bahawa dia memang paling basic. Benda ni memang tak boleh nak kira, memang kena measure saja. Definisi dia apa dia? Physical quantity which cannot be derived. Tak boleh nak pecah lagi dah. Dia lah paling fundamental. Okay? Okay, sekarang ni kamu kena scan. Cikgu bagi masa untuk Nabil dengan Imran kena scan. 4 benda yang kamu kena scan. Yang pertama bila disebut length. Yang ni kita panggil quantity dia. Dan quantity ni dia ada simbol dia. Simbol bagi length adalah L. Yang ni yang kamu akan pakai sepanjang SPM benda ni. So bila disebut length kamu boleh simbolkan dengan L. Lepas tu dia ada Standard International Unit. Maksudnya kalau kamu pergi daripada Malaysia, kamu pergi dekat UK, dia orang faham lagi unit ni. Unit meter. Simbol meter adalah M lah. Itu kamu tak rasa pelik lah. Cuma cikgu nak highlight balik dia punya kedudukan dia. Yang kedua mass. Mass ni apa? GSIM . Mass tak sama dengan you punya weight. Kita dah cakap, oh berat engkau berapa Nabil? Berat engkau berapa kan? Selalu orang tanya kan, timbang lepas timbang. Sebenarnya yang kita dapat tu GSIM. GSIM tak sama dengan berat. Betul tak? Kamu dah belajar dah beza GSIM dengan weight. Mass and weight apa different dia? Belajar tak masa sains dulu? Yes, Kik. Kan? Cikgu tak tahu, cikgu pun tak ajar sains. Weight sebenarnya dia adalah satu unit force, betul tak? Force. So kalau kamu punya GSIM, nak dapat kamu punya berat, sebenarnya berat kamu kena darab dengan 10. Kalau kamu punya berat, kamu cakap, oh saya 50 kg. Sebenarnya bukan 50 kg. Berat kamu sebenarnya 500 Newton. Yang ni nanti kita masuk lebih lanjut dalam fizik ni. Ramai orang sebab masyarakat suka guna berat. Sebenarnya kita dalam pembelajaran, sebenarnya kita guna mass. Oh mass engkau berapa? 50 kg baru betul. Boleh beza? Kalau kamu guna berat bukan kilogram. Itu pertama kali yang kamu kena adjust. Kita tak nak tersilap kat situ. Yang ketiga, time. Time, benda ni time mana boleh derive lah. Memang time benda paling basic. Simbol T, second simbol dia, SI standard unit dia, second ya. Yang kilogram memang kilogram, dia bukan gram. Kalau siapa sebut gram dia salah. Standard dia kilogram. SI ni apa? Standard International.
Okay, second. Thermodynamic temperature. Temperature lah, kamu duk suhu sekarang ni pandemik kan. Kira pergi mana pun dia kena tembak. Kita kena tembak kan. Kena tembak kat dahi. So, temperature. So, temperature simbol T. Tapi Kelvin. Sebenarnya yang standard, yang sebenarnya standard adalah Kelvin. Bukan degree Celsius. Degree Celsius ni bukan SI unit. So, kamu kena convert dia. Nanti kita belajar lebih lanjut. Bila kamu jumpa, kita akan tunjuk macam convert dia macam mana. Tapi dia bukan yang standard. Sebenarnya Kelvin. Okay. Electric current. Unit dia ampere. Simbol ampere tu adalah A. Luminous intensity. IV simbol dia. Unit dia candela. Simbol dia CD. Yang ni kamu kena hafal. Last three ni tak familiar sangat. Okay, derived quantity ataupun quantity terbitan dalam bahasa Melayu dia adalah combined physical quantity. Physical quantity juga, tapi dia adalah hasil gabungan. Base quantity tadi. Base quantity tadi kita combine. Contoh dia apa tadi? Contoh yang cikgu dah bagi adalah volume. Kalau pasal cikgu bagi tadi volume kan. Volume ni dia ada formula. Iaitu formula dia daripada tadi, length times width times height. Base. So kita gabungkan dia melalui multiplication. So length ni, walaupun kita sebut dia L, hakikat dia tetap length juga. Walaupun kita sebut W with hakikatnya kuantiti fizik yang kita ukur tu tetap length juga. Setuju tak? Satu jarak juga. Kalau height tu pun sama. Sebenarnya hakikatnya kita mengira suatu jarak juga. Height juga. Jadi disebabkan length, simbol dia adalah unit. Kalau dari segi unit, meter darab dengan meter. Darab dengan meter, sebab tu kamu selalu sebut volume meter kuasa 3. Betul tak? Perasan tak? Kamu tulis meter kuasa 3. Sebab dia adalah 3 dimensi. Dimensi length pertama, dimensi kedua dan third dimension. So kita hidup ni dalam 3 dimensi. Kita hidup dalam ruang kita, ruang yang Tuhan bagi ni dalam 3D. Kita hidup dalam 3 dimension. Actually 4 dimension kita apa? Siapa tahu sini 4 dimension kita? Tahu. Kita hidup dalam 4 dimensi sebenarnya. Kita hidup selalu sebenarnya dalam 4 dimensi. Dimensi yang keempat adalah time. Sebab time tak boleh tak boleh dikontrol. Yang tu kita tak perasan sikit lah. Tuhan bagi kita ruang dan dia bagi masa bergerak. Dia bagi bergerak. Kalau tak bergerak, kita keras semua kat situ. Kalau tak ada saat pertama, saat kedua, saat ketiga. So kita tak boleh nak spend masa kita. So Tuhan bagi time kat kita so that kita boleh bergerak. Okay, kita sentiasa hidup dalam 4 dimensi sebenarnya. So dimensi yang ni, kalau macam movie tu, saat pertama, saat kedua, saat ketiga, kita ada kita punya dimensi kita. Okay, jadi apa sebarang formula yang kamu jumpa semua adalah derived quantity. Tapi cikgu, kalau kamu pasal lah, definisi dia hanya sebut multiplication dengan division. Kenapa dia tak sebut tambah dengan tolak? Cikgu, saya nak gabung length tambah length ni, tak dapat formula baru ke? Length dengan length, penambahan yang sama unit, kita tak panggil dia menghasilkan satu kuantiti fizik yang baru. Tak ada, dia tetap dapat panjang juga. Kan jarak 2 meter nak tambah dengan lagi 3 meter. Dia jadi 5 meter. So dia masih lagi length lagi. So hasil tambah dan tolak tidak menghasilkan kuantiti fizik yang baru. Dia tak dapat. Dia bukan benda, ni bukan satu kuantiti baru kan. Kalau panjang darab lebar dapat luas. Kalau luas betul. Luas kuantiti baru. Dia bukan ukur tepi ni. Dia dapat suatu kuantiti baru iaitu ruang
kebesaran luang tengah tu, betul tak? Itu kita panggil kuantiti fizik. Apa lagi yang kamu dah belajar? Kamu dah belajar pecutan. Kan? Acceleration. Acceleration, formula dia macam mana? For acceleration. Velocity kamu dah belajar. Speed kamu dah belajar, betul tak? Masa form 3 dulu. Speed dia punya ni adalah distance, betul tak? Distance over time. So distance over time maksudnya length lah. Distance merujuk kepada length, time merujuk unit dia ke simbol dia T. Kalau unit, unit pula unit dia Okay. unit dia meter. Tak apa terang ni. Unit dia meter. T unit dia adalah second. Sebab tu kamu tulis meter per second, betul tak? Oh, your speed apa? Meter per second. Pasal tak? Ataupun meter second minus 1. Boleh? So, banyak gila derived quantity tapi base quantity ada 7 saja. Okay, dalam derived quantity ni, Nabil dengan Imran, kamu kena tahu ada kerja kamu kena buat kat sini. Ada kerja kamu kena kuasai. Ni kita dah masuk warm up sikit dah. Kita dah warm up sikit dah. Sebenarnya dia minta kamu kena buat satu benda ni. Iaitu bila dia beri formula ataupun formula tak diberi pun boleh. Dia minta kamu tulis dalam bentuk in term of base quantity. Lepas tu kamu kena tukar dalam unit. Contoh dia adalah, contoh cikgu ambil kat sini adalah jisim. Density. Formula density adalah M over V. M over V ni apa dia? M ni apa? Mass terbaik. V tu? Volume. V is volume. Okay. Volume adalah derived quantity. So dalam density, derived quantity, ada derived quantity lagi. So ada benda. So jisim, kita akan tulis mass. Tapi dalam base quantity, dalam sebutan base quantity, maksudnya volume ni kita kena convert kepada base quantity dia. Length. So kita kena tulis length, darab dengan length, darab dengan length. Kena tulis macam tu. Length, darab dengan length, darab dengan length. So ini in terms of base quantity. Kalau in terms of metric unit, maksudnya dalam unit pula, kamu kena tulis, mass ni kalau unit dah tadi yang aku hafal, dia dalam kilogram. Dia dalam kilogram. Betul lah? Bawah tu apa ya? Bawah tu adalah meter kuasa 2. kuasa 3. 3. Meter kuasa 3. So kamu kena identify semua ni. Okay, kalau acceleration ni V sebenarnya. Silap sikit V. Okay, try buat acceleration ni. Kamu try buat acceleration untuk sini. Cikgu bagi formula dengan base quantity dengan metric unit. Kalau acceleration apa dia? Base quantity dia kamu akan tulis macam mana? Boleh tulis tepi tu. Kamu guna nota kamu dulu. Buku nota kosong tu ada blank paper ataupun memang kamu ada kertas paper kosong. Kalau acceleration kamu akan tulis macam mana base quantity. Cuba sebut kat cikgu. Okay, dapat tak? Dapat. Okay. Tulis macam mana? Kamu akan tulis, check V ni kita tahu dia adalah length over T kan? Kamu akan tulis length over T. Over T. Cuba buat besar sikit lah. Cuba buat besar sikit. Cuba pakai ruang atas tu. Kamu akan tulis length over T. Lepas tu kamu tulis over T, betul tak? Kan? Sebab V ni merujuk kepada yang atas. T tu merujuk kepada bawah. Lepas tu kita mudahkan. Sebab apa? Kita mana boleh biar macam ni dalam kurungan. Tak boleh biar. Dia L over T buat turun bawah dia jadi T kuasa 2. So yang ni lah in term of base quantity.
L over T kuasa 2. Tapi kalau nak tinggal darab T pun boleh. Maksudnya kita tak nak tulis kuasa 2, kita tulis T darab T. T darab T. Boleh juga. Okey, baru kita boleh convert kepada unit. Metrik unit Unit dia apa? Kalau length, unit dia maksudnya meter over second power of 2. So, awal-awal dalam bab pertama ni, cikgu dah ajar lama ada fizik, cikgu tahu masalah ke depan nanti adalah student dia gagal ataupun dia tak dapat tulis unit dengan baik. Walhal unit ni boleh kamu extract daripada formula. Yang ni point dia sebenarnya dia nak bagi tahu. Sebab point dia nak bagi tahu, unit ni kalau hampa tak ingat, kalau korang tak ingat, korang boleh tengok balik formula. Tengok balik formula. Tengok formula V over T, tengok balik dia punya unit asas dia. Kamu akan come out dengan meter second power of 2. Kan selalu kan kita jawab acceleration dengan velocity kan selalu tertukar, betul tak? Kan? Selalu tertukar. Jadi, yang ni lah kaedah dia. Okay. Mungkin ada a few benda yang baru bagi kamu. So, in term of base quantity mass kita tahu dia punya unit adalah M lah. Simbol dulu, sorry. Simbol dulu, M lah. Simbol base quantity dulu lah. Base quantity, kita tak pakai unit lagi. So, mass, kita tahu simbol dia M. Acceleration, kita tahu length, tadi baru kita buat kan. Length over T square. Kan? Betul tak? Ni A punya kan? Alright, lepas tu baru kita tukar kepada SI unit. Mass kita tahu, mass kita tahu dia adalah kilogram. So kena tulis kilogram. Lepas tu kita tahu tadi meter second negatif 2. Yang ni untuk yang kedua. So bila dia darab, masa dia darab, dia stand side by side, kita pun, unit pun stand side by side lah. Cuma kalau kita tak buat kotak tu, dia akan dia macam tu. Tapi, selalu orang tulis macam ni. Kilogram, dia tulis rapat, meter second minus 2 ni salah tau. Dia kena ada gap. Kalau kita tekan komputer tu, kalau kita check tu, kita kena tekan space satu. Sebab apa salah kalau kita tak ada gap ni? Dia jadi maksud dia apa? Siapa boleh beritahu cikgu agak-agak? Nabil dengan Imran. Maksud dia. Kalau kita rapatkan, dia akan jadi salah faham. Salah faham apa tu? Salah faham dia adalah acceleration. Dia MS ni maksudnya millisecond. Kita ada millimeter, sentimeter kan? Dia ada milli tu second. Sebab milli tu kan prefix kan? Millisecond. So salah lah. Sebab yang ni masih lagi unit untuk time. So takkan yang ni time, yang ni mass. Mass darab time mana ada quantity mass darab time, dia bukan jadi force dah. Dia mass kena dengan acceleration. So kalau unit tu berbeza, mesti ada gap sebenarnya. Kalau cantum dia mungkin jadi salah faham nanti. Boleh Imran so far? Dengan Nabil? Boleh ya? Terbaik. Nanti kita ada quiz lagi, kita akan buat lagi. Bagi kamu hafal betul-betul. Okey, satu unit lagi cikgu bagi kat kamu, mungkin kamu tak pernah jumpa, tapi it doesn't matter. Yang penting kamu dapat abstract dia. Iaitu P equal to FA. P ni adalah pressure. Cikgu rasa kamu pernah jumpa masa sign. Betul tak? Sebab dalam silibus baru kamu, pressure FP sama dengan F over A tidak lagi dibincangkan. Maksudnya dia terus masuk pressure in liquid. Maksudnya kamu dah pernah jumpa lah. Masa sign. Okay, F adalah force. F adalah force. A adalah area. So, tukar kepada base quantity dulu. Simbol base quantity tu. Yang ni kompleks sikit ya. Imran dengan Nabil, yang ni kompleks sikit.
Force maksudnya kita tulis, force ni unit dia adalah meter darab dengan length over T square. Dia per pula dengan meter darab meter, betul tak? Meter L, sorry, L. L. L yang tu. Cikgu pun kadang confuse meter dengan mass ni. So kamu pun kena alert lah. Okay. Jadi kita tak boleh tinggal macam ni. Kita kena mudahkan dulu. So kalau sebab benda ni dia tak mudah lagi. So apa yang kita boleh buat adalah T turun bawah sebenarnya. Dia jadi M L over L darab dengan L darab T kuasa 2. T kuasa 2 tu dia akan turun bawah, betul? Betul tak Imran dengan Nabil? T kuasa 2 tu dia akan turun bawah. Right. Okay ya? Kalau tak faham kena tanya cikgu ni. Sebab ni fundamental. Cikgu skip. Dia punya kaedah. Macam mana? Dua fraction boleh jadi dalam tu jadi satu fraction sahaja. Okay, macam mana kita nak buat ni? Kita potong satu L. Betul tak? Boleh potong kan? L dengan L. So, unit yang terakhir adalah M over L darab T kuasa 2. L. Okay, sekarang ni baru kita nak tukar kepada unit. So, kalau M jisim kilogram lah. Kilogram, dia duduk kat bawah tu meter. Duduk kat bawah tu second Square. kuasa 2. Kalau kita bawa naik, dia akan, kalau nak bawa naik lah, Oh, minus. Sorry. Patutlah minus 1. Betul lah? Minus 1. Sama tak? Dia bukan dapat minus 1. Sebab cikgu tengok kalau tak mesti ada beza dengan ni. Sama tak? Kilogram meter negatif 1, second negatif 2. Power of minus 2 lah. Sama Nabil. Terbaik. Imran sama Imran. Slow soal Imran. Alright, terbaik. So kalau kamu, inilah skill yang kamu bila diberi formula kamu kena dapat hasilkan. Ini ada a few lagi. Kalau kamu tengok ni kamu akan biasalah. Okay. Cikgu nak kamu biasa dengan kita nak buat last ni ya. Iaitu momentum. Kamu try buat momentum. Force kita dah buat, pressure kita dah buat, acceleration kita dah buat. Kita try buat speed ataupun velocity. Area dengan volume tu senang lah kot. Area dengan volume tu senang. Try cik kamu buat sekarang. Speed dengan momentum. Empat dengan 7 je. Yang ni yang familiar, yang akan biasa keluar lah. Sebab formula banyak gila sebenarnya. Ini yang mungkin kamu tahu lagi lah. Dia boleh banyak gila lagi formula. Tapi base 7 je.